Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan bertemu lagi kita di channel Azaman Sulaiman. Channel yang akan membicarakan mengenai hitam dan putih kehidupan. Saya berdoa agar kita semua sentiasa berada dalam keadaan sihat, sejahtera dan sentiasa berada di bawah rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla, serta dipermudahkan segala urusan kita baik untuk dunia maupun akhirat. Amin. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Untuk siaran kali ini, melalui segmen isu semasa, saya akan terus membicarakan bab politik. Dan sesungguhnya dunia politik terdapat begitu banyak sisi hitam. Rata-rata ahli politik waktu ini hanya bermain politik. Jika kita juga bermain politik, jadi kita juga perlu bermain politik. Jangan biarkan diri kita menjadi alat politik mereka. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikuti pembicaraan yang berjodoh Mahyudin Give Up, PN Hancur. Jom kita ikutilah pembicaraan politik yang berjodoh Mahyudin Give Up, PN Hancur. Sebelum PRU 15, Tan Sri Mahyudin pernah mengatakan PRU 15 adalah PRU yang terakhirnya. Ini kerana usianya kini sudah 75 tahun dan beliau sudah berkhidmat lebih 50 tahun. Adakah benar ucapan itu? Ini kerana orang politik lazimnya pagi cakap lain dan petang dia akan cakap lain. Mungkin apabila tiba saatnya, Tan Sri Mahyudin Yassin akan berubah fikiran. Jadi kita tunggu dan lihat. Dalam menghabiskan sisa-sisa politiknya, Tan Sri Mahyudin walaupun telah menang di Paguh, tapi gagal dilantik menjadi PM. Dalam usahanya menjadi PM, Tan Sri Mahyudin Yassin awal-awal lagi telah menipu bukan sahaja orang yang melihat siaran langsung proses penyebelahan undi malam 19 November, malah beliau juga menipu penyokong dan pendokong PN sendiri. Pada malam itu, dan terus bersambung pada pagi 20 hari bulan, ketika penjumlahan masih terus berlangsung dan SPR belum membuat sebarang pengumuman resmi, Tan Sri Mahyudin Yassin telah mengadakan sidang media mengatakan PN sudah boleh membentuk kerajaan, malah beliau telah mendapat surat daripada pengumuman itu telah disambut riuh rendah oleh penyokongnya yang ada di situ. Pastinya penyokong PN yang ada di rumah yang mengikuti siaran langsung juga turut bersorak. Namun, bagi orang yang rasional, beranggapan Tan Sri Mahyudin Yassin yang ditemani oleh Tan Sri Haji Hadi Awang membuat pembohongan yang jelas. Mana mungkin pihak istana menghantar surat kepada Tan Sri Mahyudin Yassin sedangkan penjumlahan masih berjalan dan pihak SPR belum membuat sebarang pengumuman. Diyakini pihak istana hanya akan membuat keputusan setelah mendapat keputusan rasmi daripada SPR. Tan Sri Mahyudin teruskan siri pembohongannya untuk mendapat
sokongan dipilih sebagai Perdana Menteri. Beliau telah berbohong kepada pengurusi GPS yang juga Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Haji Openg. Tan Sri mengatakan yang UMNO BN turut menyokong beliau sebagai PM. Hakikat sebenar bukan UMNO BN yang menyokong beliau sebagai PM, tetapi beliau telah mencuri 10 ahli parlimen UMNO BN. Mengikut Akta Lompat Parti, tindakan ahli parlimen itu salah dan mereka boleh kehilangan kerusi parlimen mereka. Menjedari dirinya ditipu oleh Tan Sri Mahyudin, maka Tan Sri Abang Johari menarik balik sokongannya dan menyerahkan ke atas budi bicara Yang di-Pertuan Agong. 10 orang ahli parlimen UMNO BN juga dikatakan telah menarik balik sokongan itu. Namun, Tan Sri Mahyudin Yassin meneruskan perbohongannya kepada pihak istana. Beliau tetap juga menyenaraikan 23 orang ahli parlimen GPS dan 10 ahli parlimen UMNO BN untuk menjadikan 115 ahli parlimen yang dikatakan menyokongnya. Pihak istana tidak menerima dan meminta PN bergabung dengan PH untuk membentuk kerajaan. Tan Sri Mahyudin telah menolak titah Yang di-Pertuan Agong. Apabila Yang di-Pertuan Agong mengadakan sidang khas Majlis Raja-Raja dan mendapat perkenan Raja-Raja Melayu, maka Yang di-Pertuan Agong telah melantik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tan Sri Mahyudin Yassin tidak berpuas hati dan mencabar Datuk Seri Anwar Ibrahim membuktikan keabsahannya. Nampaknya Tan Sri Mahyudin Yassin lupa dulu semasa beliau mengambil alih sebagai Perdana Menteri ke-8, terdapat pihak yang menggesa beliau mengadakan undian menyokong beliau. Beliau langsung tidak mempedulikannya, malah mengambil tindakan mengisytiharkan darurat dengan alasan COVID-19. Manakala Tan Sri Hadi Awang pula telah menempelak Yang di-Pertuan Agong dengan memberi analog pengadil, menambah masa tambahan dan mengubah tianggun. Bagi kita rakyat Marhin, merasa tindakan Tan Sri Hadi Awang tidak wajar dan boleh dianggap satu penderhakaan bukan saja Yang di-Pertuan Agong, malah institusi raja-raja. Datuk Seri Anwar Ibrahim menyahut cabaran Tan Sri Mahyudin Yassin dengan mengadakan undi percaya. Jelas, beliau hanya memiliki 74 orang ahli parlimen sahaja yang menyokongnya. Maka berakhirlah sudah pengharapannya untuk menjadi PM untuk fasa pertama. Dipercayai Tan Sri Mahyudin Yassin akan meneruskan usaha terakhirnya dengan menaja penyokongnya dalam UMNO untuk mencabar Presiden UMNO. Jika usaha ini gagal, maka terkuburlah hasrat Tan Sri Mahyudin Yassin untuk bergelar Yang Amat Berhormat sekali lagi. Jika peluang Tan Sri Mahyudin bergelar Yang Amat Berhormat tertutup rapat dan beliau berpegang kepada cakapnya di Paguh sebelum PRU 15 dulu, maka beliau pasti akan give up dalam politik. Sekiranya Tan Sri Mahyudin Yassin give up, maka PN akan musnah. Pasti Tan Sri Mahyudin Yassin tidak lagi membiayai kegiatan politik PN. Jika ini berlaku sebelum pilihan raya di 6 negeri ini, maka PN akan kekurangan dana, maka akan berakhirlah tsunami politik yang dibawa oleh BN. Kerana kekuatan mereka
dalam PRU 15 adalah dana. Alhamdulillah, begitulah pembicaraan mengenai politik yang berjodoh Mahyudin Give Up, PN Hancur. Kita dapat lihat bagaimana kotornya permainan politik yang dimainkan oleh ahli-ahli politik. Inilah sisi hitam yang terdapat dalam politik di negara kita. Bagi mereka yang ingin jadi baik, tidak mahu terpalit dengan sisi hitam dalam kehidupan ini, jauhilah politik. Namun kita perlu mengikuti perkembangannya agar memudahkan kita memilih parti mana dan siapa yang akan kita pilih dalam pilihan raya nanti. Jadi, sekiranya ahli-ahli politik bermain politik, maka kita rakyat marhen juga perlu bermain politik. Jangan sekali-kali kita menyokong calon atau parti sembrono. Kita perlu berfikir, ini kerana pemilihan kita akan dapat menentukan pembangunan kawasan kita untuk kemaslahatan masyarakat. Saya rasa cukup sampai di sini. Kita jumpa lagi di lain video nanti. Jutaan terima kasih kerana kawan-kawan sudi mengikutinya hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum.